Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam. Hai, sihat Alhamdulillah. Cik Adi sihat? Sehat, Alhamdulillah. Dah makan? Dah tadi, saya baru makan tadi. Makan. Makan apa? Makan nasi goreng. Mak saya makan. Ada sama makan? Saya belum lagi. Nanti saya makan. Okay, faham? Okey, sebelum kita mula, saya akan cerita balik Kak, bagi tahu balik pasal visi kaunseling ni. Di mana kita mengamalkan konsep kerahsiaan. Dan sepanjang perbualan ni hanya kita berdua sajalah yang tahu, dan sekiranya melibatkan kemudaratan kepada orang lain, maka konsep kita mental terbatas. Boleh? Faham? Okey. Setakat 2 sesi yang telah kita jalankan sebelum ni, okey, apa perubahan yang berlaku sekarang dekat diri ni dari segi emosi ataupun fizikal? Honestly, saya ada positive outcome lepas 2 session kita, which is saya dah kurang fikir pasal benda ni. In fact, hari ni pun saya memang dah tak terfikir pasal benda ni sebab saya sibuk dengan life saya. Buat kerja, buat assignment semua, study. So honestly saya rasa session counselling dengan Cik Anis ni membantulah untuk saya ringankan beban dalam kepala otak saya ni. Maksudnya dari segi emosi tu dah okey lah, dah boleh kawal lah kan situasi ni macam mana, tak ada rasa macam terganggu sangat kan? Betul. Okey, dari segi fizikal pula, tak adalah sebelum ni kan Cik Elis ada bagi tahu yang Cik Elis rasa macam nak buat perkara yang macam membahayakan diri sendiri. So sekarang ni bila macam kita dah meluah, ada persiluahan apa semua, sedikit sebanyak dapat bantulah Cik Elis untuk kawal diri sendiri, betul? Betul. Okey, mungkin ada lagi tak perkongsian yang ingin Cik Elis lakukan untuk hari ini? Perkongsian ni. Saya rasa kalau perkongsian cerita pasal dia ni, saya rasa mungkin dah tak ada sebab saya pun dah macam malas nak fikir. Tapi apa yang saya dapat lah, apa yang saya nampak lepas session ni, saya dah boleh figure out mana saya nak utamakan dulu dalam saya punya hidup. You know, instead macam lah dulu saya jenis yang suka kumpulkan semua benda dalam satu masa. So saya memang senang untuk down, stress, you know, rasa macam semak kepala. Tapi sejak sekarang ni saya dah pandai macam nak susun, okay, mana yang aku kena utamakan dulu dan mana yang aku boleh letak tepi dan mana yang aku dah tak payah nak fikir langsung. So saya dah nampak benda tu dengan jelas sekarang ni. Okay, jadi bagi masalah ni, dia dalam kategori yang mana? Oh, dia memang dalam kategori yang saya dah tak nak fikir dan saya dah tak nak kisah langsung. In fact, saya dah tak nak nampak dah. Biarlah dia macam tu je. Biar habis macam tu je lah. Dan ini merupakan reaksi yang positif lah daripada Cik Lee. Okay. Betul. Dan kiranya perkara ni berlaku ataupun berulang lah semula. Jadi Cik Lee dah tahulah macam mana nak kontrol diri sendiri dan macam mana nak hadapi situasi tersebut lah kan? Betul. Selain daripada tu, mungkin ada tak apa-apa masalah ataupun perkongsian yang Cik Lee nak kongsikan selain daripada masalah yang kita pernah bincang sebelum ni. Macam mana dengan pelajaran Cik Lee sesuai ke tidak ataupun suasana Cik Lee macam mana? Okay, kalau pasal pelajaran ni, satu benda yang saya tengah experience sekarang ni adalah saya tak boleh nak fokus pada masa yang panjang. Saya senang distract pada benda lain. Saya perasan memang sejak online classes ni, memang saya dah ada habit macam tu. Kalau kelas, saya memang jenis yang senang
buat benda lain lah, main handphone ke, main game ke, main apa je lah. Sebab saya memang dah susah nak fokus untuk pada tempoh masa yang lama sekarang ni. Itu satu benda yang saya develop sejak online class ni. Oh, jadi benda tu berlaku sejak online class lah. Jadi sebelum-sebelum ni cikgu tak ada masalah sangat lah kan dalam jangka masa yang panjang tu belajar kan. Betul, dulu saya memang tak ada masalah. Especially masa dekat matrix pun, saya memang jenis yang suka duduk dekat meja belajar je. Saya suka macam tu, saya gembira duduk dekat meja belajar. Tapi macam sekarang ni, saya macam kena paksa diri untuk duduk dan belajar dan fokus pada satu benda yang sama. So susah sikit lah sekarang. Betul? Dan bagi saya sendiri pun memang agak susah lah kan. Lagi waktu sekarang ni dengan COVID, dengan sekarang ni pun kita macam kena biasakan dengan kelas yang online. Dan mungkin bagi pendapat saya lah kan, salah satu sebabnya sebab kita menghadap kepada skrin. Bila kita menghadap kepada skrin dan kita macam contohnya dalam kelas dan contoh kalau kita tak buka kamera ke, tak buka voice ke kan, kita rasa tanggungjawab kita sebagai untuk belajar tu masih kurang tau, dan kita masih mudah untuk nak hilang fokus dalam kelas. Jadi adakah perkara sama yang berlaku pada cikgu? Saya pun rasa benda yang sama sebab dalam macam dulu kan kalau kita belajar dalam kelas kan, cikgu tengok kita kan, maksudnya kita memang rasa kita ni diperhatikan, kita tahu ada orang tengok kita. Dan kita ada kawan-kawan yang dekat sebelah yang kadang-kadang kalau kita tak fokus ke, tertidur ke, dia orang akan tolong ingatkan kita. So macam bila dah online class ni, kita dah seorang-seorang, memang dah tak ada siapa nak perhatikan kita. So saya memang rasa yang memang senang lah untuk kita buat online. Pada fokus. Okay, tapi dari segi tu ada tak cikgu apa tu figure out macam mana nak buang perasaan tu ataupun sikap tu? Mudah. Okay, tak ada cara lain. Melainkan saya kena paksa diri untuk buat benda tu. Saya kena paksa diri saya untuk buat. So macam tak apalah, memanglah mula-mula rasa macam tak sukanya. Tapi at some point, saya akan rasa macam, okay je, taklah susah pun, boleh je, macam tu lah. Dan betul lah itu adalah satu cara yang macam terbaik juga lah kan untuk kita bila kita dah hilang fokus tu, kita kena push diri sendiri lah. Siapa lagi nak push kalau bukan kita kan? Betul. Dan mungkin pada satu-satu contohnya dalam lagi-lagi kita dekat suasana universiti ni, kelas biasanya mengambil masa sejam dan lebih lah kan. Susahlah nak setengah jam tu, itu memang standard sekolah rendah tu kan. Tapi cara yang macam mungkin saya pernah baca lah dari beberapa macam daripada media sosial yang cara untuk nak bagi kita stay fokus dalam kelas adalah dengan 30 minit kita belajar tu memang kita betul-betul fokus, and then kita ambil masa dalam 5 minit macam tu untuk kita minum air ataupun rehat. Kita kena pastikan ada gap lah sepanjang kita belajar tu supaya kita tak ada rasa macam hilang fokus, dan kena jauhkan diri kita daripada segala gadget. Okay. Apa pendapat Cik Eri berkenaan apa tu tips yang saya bagi tahu tadi? Actually saya pun pernah juga ni. Kalau mungkin Cik Ni tahu pasal Pomodoro. Oh, saya tak tahu. Okay, dia Pomodoro tu macam dia sama lah macam apa yang Cik Ni cakap tadi, apa 30 minutes kita belajar dan kita take 5 sekejap. So actually Pomodoro tu dia macam timer. So kita akan set timer normally dalam 20 minutes. So kita kena fokus time tu. So nanti dia akan bagi kita short break. So macam sama dia ulang-ulang sampai nanti dia akan bagi kita long break. So long break tu normally dalam 15 minutes, 20 minutes. So time tu lah kita boleh rehat dan sambung balik. Saya pernah lah guna cara Pomodoro tu. Belajar dan ada gap-gap. Agak membantulah sebenarnya guna cara macam tu. Okay.
Jadi setakat ni saya boleh sebutkan yang Cik Liz ada mungkin beberapa masalah lah, contohnya beberapa masalah ketika nak menumpukan perhatian dalam kelas dalam jangka masa yang panjang. Namun begitu, Cik Liz tahu macam mana nak kawal situasi tersebut dengan mengumpulkan beberapa kaedah lah kan yang Cik Liz sendiri tahu, dan Cik Liz sendiri rasa benda tu macam mana function lah dekat diri sendiri, sebab ada certain orang tak semua kaedah sesuai dengan dia. Jadi bagi saya dapat rasakan, saya dapat tengok Cik Liz tahu macam apa kaedah yang sesuai untuk diri sendiri, tahu macam mana nak menilai diri sendiri, dan itu tak jadi isu lah ataupun masalah kan. Bila Cik Liz dah sendiri tahu macam mana segala masalah ni, dah tahu macam mana kita selesaikan ikut cara kita, apa yang kita nak. Okey, dari segi tu dan dari segi masalah yang sebelum ni juga, Cik Liz pun ada mengemukakan cara macam mana Cik Liz nak selesaikan masalah tersebut. Mungkin boleh tak Cik Liz share apa yang menyebabkan atau mungkin rasanya Cik Liz untuk berfikiran macam tu. Faham tak? Pada saya satu je lah. Saya fikir yang kalau saya macam ni, maksudnya kalau saya macam terus tak boleh fokus, maksudnya tak boleh nak keep up dengan study kan. So saya akan selama-lamanya akan berada di dalam kegelapan. Maksudnya saya akan jatuh lah. So bila dah jatuh tu, bila kita dah jatuh lama dan tak ada rasa untuk bangun, tu makin susah. Dan macam bila saya, tipulah kalau saya kata tak pernah saya rasa macam depressed ataupun down sebab study. Pernah je. So apa yang saya buat bila saya rasa benda-benda macam tu, saya akan share benda tu dengan family saya. Saya akan, tapi dengan family saya lah, dengan family saya. Saya akan share dengan dia. So dengan dia orang. So family saya tu akan bagi respon yang normally dia akan bagi respon yang sangat positif, dan benda tu membantu saya untuk bangun balik lah, dan buat saya sedar balik yang aku kena buat ni untuk family aku. Macam tu lah. So macam nak tak nak pun, kalau down macam ni pun saya kena bangun juga. Saya kena paksa diri untuk fokus balik. Saya tak boleh selama-lamanya buat diri dekat bawah. Saya kena bangun juga. Macam tu lah saya fikir. Family. Betul, jadi maksudnya orang sekeliling kita jugalah mempengaruhi bagaimana kita situasi tersebut, dan jadi pun sekiranya berlaku macam apa-apa masalah pun ada orang sekeliling untuk nak menolong, membantu kan. Jadi namun kiranya Cik Liz diberi situasi dalam satu keadaan di mana orang sekeliling Cik Liz tu tidak memberi galakan ataupun sokongan. Apa yang Cik Liz akan lakukan? Kalau untuk benda macam tu, saya pun pernah je kalau macam dalam situasi yang down ke, give up ke kan, saya pernah je tak minta tolong orang. Saya pernah je tak share kat orang. Saya memang simpan sendiri. So, bila benda tu jadi, benda ni macam pelik sikit kot, tapi saya memang biasa buat benda tu. Kalau saya tak minta tolong orang, saya akan berbual dengan kucing saya. Saya akan berbual dengan orang. Walaupun diorang tak faham, diorang tak pernah bagi respon pun, tapi bila bercakap dengan orang tu, somehow saya rasa selesa dan tenang bila saya dengan kucing saya. Normal saya akan macam tu lah. Kalau saya tak minta tolong orang, saya akan lepak dengan kucing saya. Macam tu je lah. Jadi itu merupakan kaedah yang terbaik jugalah kan, dan merupakan macam selari lah dengan kaedah contoh orang lain
buat diary je kan. Tapi maybe Ain more to Cik Riz more to mungkin Cik Riz more to like bersembang. Jadi gunakan pendekatan jadikan haiwan peliharaan tu macam tempat kita meluahkan kan. Betul. Tapi tak ada sampai contohnya marah meluahkan kat kucing, tak ada ya. Tak. Macam biasa je dengan dia. Okey, bagus lah tu. Jadi tahulah macam ni kita punya batas diri kan. Tahu kawan diri sendiri macam mana kan. Okey. Selain daripada masalah kurang fokus ketika belajar, ada lagi tak apa-apa yang Cik Riz nak kongsikan? Selain daripada fokus saya rasa, dan apa yang yang saya nak share ni, saya rasa memang ramai student yang sebaya kita, yang experience degree online ni memang rasa depressed. Ada hari kita rasa macam dunia ni gelap je kan. Kita rasa macam kita ni tak berguna. Otak kita rasa macam, ya Allah, kenapa lah aku macam ni? Kenapa lah macam ni kan? Kita macam saya perasan yang saya banyak momen-momen macam tu sejak PKP dan sejak online class ni. Mula-mula saya ingatkan macam aku ni dah mental ke kan, aku ni dah gila ke. Tapi bila saya berbual dengan kawan-kawan saya yang lain, diorang pun sebenarnya rasa benda yang sama. Cumanya diorang tak tunjuk lah. So macam bila saya dah berbual dengan diorang pun share kat saya perasan macam, oh, normal sebenarnya. And in fact, benda ni bukan sekadar pada kita as student. Sebenarnya orang dewasa pun, diorang pun rasa benda yang sama. Dan kenapa saya cakap macam ni? Dan sebab saya tahu, saya ada kenal orang-orang dewasa yang pun mengalami depression dalam hidup mereka. So, Dan kita yang seperti kita tengok daripada media akhbar pun macam banyak sangat-sangat kes yang bunuh diri, terjun. Dan perkara tu patutnya tak boleh jadi normal tau. Dan kebanyakan pula tempat-tempat yang selalu menjadi tumpuan para pembunuh para suicide ni kan adalah kawasan pelancongan. Dan benda tu macam dia macam memburukkan imej, tapi dari segi orang tu pula kita rasa yelah macam mana ya, kesian lah sebab kita tak tahu dan tiba-tiba sesuatu keluar, benda dah terjadi. Jadi kita tak sempat nak approach dia, nak bersembang dengan dia, bantu dia kan. Jadi kalau contohnya Cik Riz lah, Cik Riz perasan contohnya dalam satu situasi ni ya, Cik Riz perasan ada seorang kawan Cik Riz tu nampak happy, okey je kan, bila sembang-sembang semua okey, tiba laki. And then bila satu masa tu, tapi ada satu keadaan tu Cik Riz terperasan ataupun tersempak dengan dia dalam keadaan yang sangat-sangat buruk. Okey. Pada waktu tu, adakah Cik Riz rasa macam husnuzon ataupun macam ataupun Cik Riz akan approach dia macam mana? Sebenarnya untuk orang-orang yang macam tu, saya macam orang dia nampak happy, nampak macam wah best hidup dia kan. Dia ni senyum je, dia ni macam tahu je apa dia nak buat dalam hidup dia kan. Sebenarnya orang-orang yang macam ni, walaupun kita kadang-kadang kita nak offer dia help dan dia akan tolak pertolongan kita tu, tapi sebenarnya dia nak kita ada dengan dia. Walaupun macam dia tak minta pun kita nak nasihat, tapi kita sebagai kawan, kita kena ada untuk dia. Kita kena ada dengan dia macam tu lah. Memanglah biasanya orang-orang macam ni dia memang susah nak share. Sebab diorang tak nak share, diorang lebih suka untuk simpan. Okey, tak apa. Kita takkan paksa dia untuk share, saya takkan paksa kawan saya untuk share, tapi
saya akan pastikan saya ada dengan dia. Be there for her or for him. Her lah especially kan, bukan him pun. Be there for her. So, macam tu lah. Sebenarnya orang-orang macam ni, kita kena ada dengan dia. Kita kena bagi tahu yang aku ada untuk kau, kau tak keseorangan. Dan jangan pernah rasa kau keseorangan. Sebab aku ada untuk kau. Biarkan orang tu rasa macam tu. Jadi macam bila orang-orang yang rasa murung ni kan, selalu tiba-tiba happy berlaku dan tiba-tiba dia rasa macam murung lah kan. Bagi saya, kita kena sentiasa ada dengan dia. Jangan bagi dia keseorangan. Sebab bila seorang-seorang ni, kita akan mula fikir benda yang bukan-bukan. Sebab kita sendiri pun tahu kan, syaitan ni memang akan sentiasa nak mengajak kita ke arah something yang buruk lah, something yang muka kepada Tuhan. Jadi sebagai langkah berjaga-jaga dan kita sebagai seorang kawan ni, kita kena pastikan dia tu jangan duduk seorang-seorang dan kita kena sentiasa support dia, bagi tahu dia yang kita ada untuk dia kan. Apa-apa kau boleh cerita dengan aku, aku boleh cerita dengan kau, kita berdua ni kita saling melengkapi lah as a friend kan. Okay, dan mungkin agak lari daripada kita punya keseluruhan sesi counselling ni. Dan namun apa yang saya nak kaitkan antara tiga-tiga masalah yang telah Cik Riz sebutkan tadi, saya cuma nak dapat tengoklah macam mana Cik Riz sekarang cara handle situasi yang berlaku ataupun masalah yang berlaku dengan bagi saya kaedah yang sangat-sangat terbaik dan memang berkesan lah kan. Jadi saya akan buat beberapa refleksi keseluruhan lah daripada sepanjang sesi counselling kita selama termasuk hari ini adalah sebanyak 3 kali. Di mana pada sebelum ini kita ada Cik Riz ada berceritakan tentang masalah berkenaan kawan Cik Riz lah kan. Dan sebelum ni dan juga Cik Riz juga ada bagi tahu yang Cik Riz cara Cik Riz nak selesaikan masalah dengan cara kita let it go je lah kan. Seperti lagu Frozen tu kan, let it go je. Kita sendiri pun ada life kita sendiri yang perlu kita kisahkan, yang perlu kita utamakan. Kita punya pelajaran, kita punya keluarga. Dan sekiranya orang tu sendiri yang macam tak ada niat nak perbetulkan hubungan tu, kenapa kita nak nampak bersungguh-sungguh walaupun kita dah cuba daya upaya kan? Jadi langkah terbaik adalah dengan kita lupakan je lah. Kalau itulah cara yang terbaik sekalipun. Kalau hilang kawan sekalipun. Kalau itulah cara yang terbaik dan memenangkan kedua-dua belah pihak, apa salahnya? Betul? Betul. Okay. Dan masalah pun juga, Cik Riz ada kemukakanlah penyelesaian yang telah bagi saya yang telah ditentukan oleh Cik Riz sendiri, betul? Betul. Okey, bagaimana Cik Riz dapat selesai macam mana Cik Riz dapat came out dengan idea ataupun penyelesaian kepada ataupun idea penyelesaian terhadap masalah tu? Macam mana idea tu boleh keluar? Okay, so before ni kita ada cakap pasal possibility solution. Itu sama ada saya confront dia, saya tanya dia kenapa dia macam tu, dan saya belah ataupun saya pergi je. So bila saya macam compare between two solution, saya fikir mana yang akan bagi aku lebih rasa tenang, bukan rasa serabut. So bila saya fikir, tak apalah, aku decide untuk pergi je. Aku lupakan je benda ni. Sebab benda ni honestly dia memang
dia memang memakan diri saya. Like honestly memang sangat memakan diri saya. Saya boleh katakan like saya hilang like 10% of myself because of this matter. So why should I bother kalau saya boleh pergi je. So saya pilih untuk pergi je instead of semakkan diri saya untuk benda-benda yang alah remeh je ni. Benda-benda biasa. Taklah biasa tapi macam benda-benda yang tak berbaloi lah kan untuk kita spend. Benda-benda macam ni biar je lah, biar je. Biarlah dia hidup dengan cara dia macam tu dan saya pun happy dengan saya punya life sekarang ni tanpa dia. Jadi apa tu Cik Liz kemukakan macam mana Cik Liz keluarkan idea terhadap penyelesaian tu adalah dengan cara kita buat refleksi ataupun macam kita buat perbandingan lah kan daripada dua situasi apa yang terbaik kat kita dan itulah penyelesaian yang Cik Liz pilih kan? Betul. Okay. Jadi sepanjang sesi kita selama 3 sesi ni adakah Cik Liz yakin dan percaya terhadap masalah yang Cik Liz kongsikan kepada saya sudah mempunyai penyelesaian dia ataupun Cik Liz masih ragu-ragu? Saya memang sangat yakin bahawa inilah solution yang paling ultimate lah, yang paling betul lah. You know, yang tak menyakitkan hati, yang tak bagi kepala saya semak, you know, yang boleh bagi saya move on dengan tenang. So, macam tu je lah. Jadi, membantu tak sebenarnya sesi counselling yang kita buat ni sebenarnya bagi Cik Liz lah? Honestly, dia sangat membantu. Mula-mula saya macam ada rasa ragu-ragu juga lah kan. Boleh ke kan? Hilang ke rasa macam ni? Sebab saya dah lama rasa macam ni kan. Memang dah lama gila. So, bila saya dah lalui sendiri, saya sendiri pun agak terkejut. Macam, oh lah, boleh je sebenarnya. Boleh je aku letak tepi benda ni. Boleh je aku lupakan. Tak ada hal pun. So, saya rasa memang sangat membantu lah. Terima kasih. Dan bagi perspektif sebagai seorang klien lah kan, apa komen Cik Ain, Cik Liz terhadap saya sebagai seorang kaunselor ataupun pendengar kepada sesi kaunseling? Mungkin ada beberapa komen ataupun saya tak kisah sama ada perkara yang baik ataupun buruk, saya akan terima seadanya untuk saya perbaiki diri saya sendiri. Okay, faham? Saya suka share dengan Cik Anis sebab macam rasakan yang Cik Anis saya macam totally faham saya. Sangat faham saya. So, saya rasa selesa untuk share dan saya tak ada rasa macam dia ni boleh ke kan. Tapi bila saya share, saya tengok respon Cik Anis, saya rasa okay, dia ni okay ke, not bad ke dia ni. So as a listener, Cik Anis sangat baik, sangat bagus. And as an advisor, Cik Anis pun kadang-kadang lah, like most of Cik Anis punya advice memang bagi saya peluang untuk fikir yang benda ni aku boleh je fikir macam ni daripada fikir macam tu. So kalau dari segi penambahan mungkin Cik Riz tak masa session 2 kot yang Cik Riz ada yang kita ada main game. Ya. Game yang diluahkan tu. Saya rasa kalau mungkin Cik Anis boleh macam tambahkan lagi, you know, macam game-game yang menarik macam tu. Saya rasa sesi konseling ni akan lagi menarik lah untuk akan lagi menarik lah. Tapi sekarang ni pun okey je. Cuma kalau mungkin ada lebih lagi
interparty yang macam tu saya rasa lagi okey. Faham. Saya suka dengan point tu sebenarnya. Apa tu macam, yelah bila kita ni pun kalau sembang saja pun macam bosan juga ya kan. Mesti kalau jumpa dengan kawan-kawan lama pun setakat sembang kita pun akan cepat bosan. Biasanya bila kita akan gathering ramai-ramai ni kan, dia ada ramai-ramai ni, mesti ada aktiviti yang akan kita buat. Contohnya main kursi ke kan, apa-apa. Jadi nak mengisi kekosongan selain daripada kita hanya bersembang ataupun meluahkan. Betul. Jadi saya rasa itu adalah saya berterima kasih lah kan kepada Cik Riz kerana sudilah memberi like maklum balas terhadap kemahiran yang saya gunakan dan saya sendiri sudahlah kan saya tak berapa sangat mahir dalam kemahiran kaunseling ni disebabkan saya sendiri pun masih lagi belajar dan tak berapa sangat mahir lah dalam beberapa kemahiran kaunseling ni. Okay. Jadi saya sangat mengharapkan agar pada masa yang akan datang ataupun sebelum itu ya, kan kita Cik Riz tadi ada kata yang kita ni Cik Riz rasa macam apa, rasa macam senang nak ataupun macam senang nak ada ikatan antara saya sebabkan saya dapat rasakan sebab kita dah kawan lama kan. Okey. Betul. Setuju tak? Setuju. Okey. Lama-lama. Berapa tahun tu? Oh, okey. Lama lah tu. Lebih 5 tahun. Okey. Namun sekiranya lah pada masa yang akan datang, sekiranya Cik Riz ada masalah. Ada tak Cik Riz berkemungkinan besar akan try to approach counselling dekat universiti Cik Riz? Ke ataupun Cik rasa macam tak apalah, biar aku selesaikan masalah aku sendiri? Saya tak selesa share cerita saya dengan orang luar. Macam tu. Saya kalau nak share masalah ke isu ke, saya akan pilih kawan ataupun family. Itu je. Saya akan approach orang luar. Saya tak selesa. Saya apa? Saya kurang selesa. Kurang selesa. Betul-betul sebab setengah orang pun macam bila kita ada masalah ni, kita lebih tend to macam kita sendirilah fikir kan. Kita macam selagi benda tu tak nak menyusahkan orang lain, biar kita sendiri je lah fikir. Jadi benda tu sebenarnya walaupun benda tu memang depends on masalah jugalah kan. Kalau masalah tu adalah masalah yang tak terlalu besar dan kita tahu macam mana nak handle, perkara tu okey lah. Namun sekiranya kalau masalah tu sangat-sangat berat yang memang membebankan kita dan memang contohnya kalau ada memudaratkan orang lain tu kan, benda tu sangat-sangat bila kita rasa macam tak nak, bukanlah kata kita kena share masalah kita dengan sebarangan orang, tapi kita kena some point tu kita kena put trust lah lagi-lagi kaunselor ni kan. Dan disebabkan itu sebagai seorang kaunselor ni pula, kita jangan buat rasa kita punya klien ni sebagai stranger. Kita kena buat dia sebagai kawan kita walaupun perbezaan umur yang sangat-sangat ketara. Kita kena buat bond tu dulu, barulah kita kena buat bond bagi klien tu rasa selesa. Barulah dengan cara itu sedikit sebanyak dapatlah bantu kan. Klien tu rasa selesa nak bercerita kan. Jadi sepanjang sesi yang berlangsung sebanyak 3 sesi ni, saya berharap agar Cik Ani, Cik Riz pada masa yang akan datang, sekiranya apa-apa masalah ataupun
problem lah kan yang berlaku, Cik Elis dapat fikirkan secara logikal lah seperti apa yang Cik Elis kemukakan sebelum ni, dapat selesaikan dengan cara yang terbaik sesuai untuk diri Cik Elis. Dan saya harap kiranya kalau ada apa-apa masalah, jangan takut untuk share dengan kawan-kawan, dengan family, jangan pendam diri seorang-seorang sebab memang perkara tu tak bagus untuk badan kita kan. Kita jadi stress, lepas tu end up kita lesu, malas belajar, tak fokus. Banyaklah kesan-kesan dia akan keep on going tau kalau kita asyik pendam benda tu, unless kita luahkan, betul? Okay. Okay, nanti saya akan sediakan beberapa fasiliti lah berkenaan dengan penambahbaikan ataupun seperti yang Cik Elisa bagi tahu tadi tu, Cik Elisa boleh kemukakan lah kepada fasiliti tersebut berkenaan dengan sesi kaunseling ni dan juga penambahbaikan kepada diri saya sendiri lah. Dan jangan segan tidur untuk nak rujuk kaunseling, untuk rujuk saya sekiranya ada masalah. Dan setakat ni saya rasa itu sahajalah sesi kaunseling kita. Dan adakah Cik Elis berpuas hati? Oh, saya tak berpuas hati. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Okay. Terima kasih juga kepada Cik Elis dan sudi terima lamaran saya untuk menjadi klien saya dan mengadakan sesi selama 3 kali ni. Cik Elis meluangkan masa bersama saya. Ialah kita sebagai seorang pelajar ni sangat-sangat susah nak cari masa yang free sebenarnya tau. Dan lagi waktu-waktu sekarang ni, waktu-waktu assignment, exam apa semua kan. Jadi saya sangat-sangat berterima kasih lah. Dan saya harap pada masa yang akan datang kita dapat buat perkara lagi lah. Okay? Ada apa-apa lagi yang saya bisa bagi tahu saya sebelum kita? Saya ada soalan. Okay. Ada satu soalan nak tanya Cik Riz ni. Cik Anis sebenarnya. Cik Anis saya tanya kan, kalau ada masalah siapa? Saya cakap saya share dengan kawan dan juga family. So kalau Cik Anis, biasa Cik Anis share dengan siapa? Oh, okay. Itu sangat tricky ya. Saya sebenarnya ada masalah yang saya punya problem sebenarnya apa yang saya cakap lah, kita lebih rasa nak pendam kepada diri sendiri. Sebab saya tahu diri saya ni macam mana sebagai seorang yang macam seorang yang macam introvert, and then lepas tu jenis yang kalau dengan family tu saya macam susah jugalah nak share masalah dengan family sebenarnya, sebab ada sebab saya rasa macam tak perlu pun nak bebankan diorang dengan masalah saya, jadi saya boleh selesaikan diri sendiri. Namun tapi ada satu masa tu kita nak juga seseorang untuk luahkan. Jadi bagi saya memang cara-cara yang terbaiknya baik untuk saya sendiri adalah share dengan kawan-kawan lah. Okay. Terima kasih. Ada lagi soalan? Oh, tak ada. Okay. Okay. Kalau Cik Elis rasa kawan tu family lagi okay? It depends on situation. Dia macam ni, saya jenis yang macam suka sort isu tu, macam share. Okay, macam saya akan susun, okay, isu ni aku rasa sesuai untuk kawan, aku share dengan kawan. So, isu ni aku share dengan family, ataupun isu ni aku sesuai share dengan dulu. Depends on what kind of issue saya tengah hadapi.
Dan biasanya kalau masalah-masalah berkaitan kawan-kawan ni, mesti share dengan family kan? Contoh. Tak juga. Sebab sekarang kan saya kan macam uh, online. So macam orang kawan lah, kurang kawan. Oh. So macam saya more tu, problem saya tu more tu macam datang daripada diri saya sendiri. You know. Macam saya cakap tadi lah, kadang saya depressed, saya down. Saya rasa macam tak function. So benda-benda macam tu yang saya alami. Tapi kalau cakap pasal kawan tu, saya setakat ni alhamdulillah saya tak ada masalah apa-apa dengan kawan. Dengan kawan yang sedia ada yang memang dah rapat dengan saya, dan juga kawan-kawan degree saya yang mungkin saya tak berapa nak rapat. Mungkin adalah mungkin share problem pasal apa free rider dalam group assignment. Tu biasa tu biasalah. Benda-benda normal. Tapi mostly apa yang masalah saya ni memang datang daripada diri saya sendiri. Okay, sebelum kita akhiri, ada apa-apa lagi yang Felis nak kongsi atau bertanya? Saya rasa tapi in the future kalau Cik Anis perlukan kawan, kita boleh jadi Cik Anis. Swag, saya tak dengar. Haruslah sweet-sweet. Tak adalah, kalau in the future Cik Anis rasa macam nak kawan untuk share, saya boleh je dengar. Kadang-kadang kan apa dia? Kadang-kadang? Tak. Kadang-kadang kan kita rasa ni bila ada masalah, kita bukannya nak penyelesaian pun. Kita dah tahu dah jalan penyelesaian dia. Kita cuma nak ada orang dengar. Tu je kita nak, orang dengar. Kita tak perlukan komen-komen orang-orang yang macam, alah kau ni benda biasa je. Ni. Kita tak nak benda tu. Kita tak perlukan energi yang macam tu. Kita perlukan orang untuk dengar. Tu je. Saya macam tu lah. Saya macam tu. Jadi kita masing-masing boleh jadi counselor antara kita lah kan. Betul. Saya bayar awak balik. Okay. Setakat tu sajalah ya. Kita punya sesi kali ni. Ke nak sambung lagi ke? Mungkin in the future kalau ada masa, boleh je. Boleh, insyaAllah. Okay. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Bye.